Okey, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kita nak sambung tutorial kita, tutorial 10.2B. Kita nak belajar hari ini tentang DC motor ataupun motor arus terus. Okey, sebelum kita pergi kepada motor tu, kita tengok dia punya konsep dulu. Okey, yang pertama, dia suruh lukiskan medan lastik dan arah daya yang terhasil. Okey, cerita dia simple je macam ni. Kita ada N, kita ada S. Okey, jadi satu bulat titik, satu bulat pangkah. Jadi kita gunakan dulu kita punya petua tangan kiri Fleming untuk menentukan arah daya dulu. Itu buat dulu. So N ke S. Okey, macam saya sebut dulu, magnet dulu. Okey, buka tangan kita. Okey, arus kita keluar, dan pangkah arus masuk. So kita keluar dulu. Kalau keluar, ibu jari kita naik atas. Okey. Kalau current keluar, force naik atas. Jadi untuk current yang keluar ini, dia punya force naik atas. Okey. Manakala kalau kita pusing, current masuk dalam, force turun bawah. So pangkah masuk dalam. Ingat lagi tak cawan tu? Pangkah cucuk masuk dalam. Okey, kita akan dapat force dia ke bawah. Jadi bila ada satu naik satu turun, kita kena lukis dia punya medan lastik. So medan lastik sangat simple. Jangan langgar anak panah tu. Kalau start dekat atas, habis dekat atas juga. Okey, pusing. Jangan langgar force tu. Sebab jangan langgar force tu. So ini, pusing. Okey, nampak? Buruk sikit lah So anak panah dari N ke S. Okey, N ke S. So ini yang kita nak tengok, medan lastik. Dia melengkung itu kita panggil dia medan lastik. Okey. Itu soalan yang pertama. Jadi bila satu naik satu turun. So bila satu naik satu turun, contoh macam ni, satu naik satu turun, so hasil dia ialah pusing. Nampak? Satu naik satu turun, dia akan pusing. Jadi ini idea macam mana datangnya motor tersebut. Okey, kita tengok nombor 2. Bila dah berpusing, tentukan arah putaran motor berikut. Jadi saya lebih selesa kalau kita guna PowerPoint. Okey. Ni gambar dia. Sebelum tu kita besarkan dulu. Okey. Salah. Okey. Ni. Padam dulu. Macam mana nak tentukan putaran dia? First, kita tentukan dia punya magnet. So, sini S, sini N. Jadi, saya lukis dulu. S, N. Kemudian, mata kita tengok dekat hujung wire. Jadi, kalau sebelah S, arus masuk dalam. Ingat lagi tak? Masuk dalam pangkah ke titik? Ingat tu cawan dengan straw. Masuk dalam pangkah. Manakala dekat N ialah current keluar. Jadi, pangkah untuk S, titik untuk N. Jadi, kita tentukan dia punya arah. Kalau gunakan tangan kiri Fleming kita. So, kalau NS, so S ialah naik. Dekat S ialah naik atas. Nampak? Manakala N ialah turun bawah. Bila dah S naik, N turun, tentulah dia punya arah putaran ialah mengikut arah jam. Okey, itu untuk soalan yang pertama. Jadi kalau kita tengok soalan yang kedua. Ini, B ni. Okey. So ini ialah soalan B. Digambar dia lain sikit. Okey. Kalau nak guna macam tadi pun boleh, kalau tak nak pun tak apa. Contoh macam ni NS. N ke S. Jadi kalau nak terus guna tangan kita lah, konon dah expert N ke S. Okey. NS. Lepas tu buka tangan kita. Okey, kita nak tengok belah mana. Arus naik atas ke arus turun bawah? Kalau arus naik atas, nampak saya pusing. Arus, nampak? Tangan saya ni tak pusing Dia punya magnet tetap kat sini. Pusing macam ni. Arus naik atas. Bila arus naik atas, kita punya daya akan ke dalam. Ke belah sana. Manakala, kalau N ke S juga, arus ni, belah bawah ni. Arus turun belah bawah. Bila arus turun belah bawah, force akan keluar. Jadi kalau yang belah kiri N ni, arus masuk dalam. Kalau yang current turun bawah, arus akan keluar. Jadi mana arah putaran dia? Sini. Jawapan pelajar cuma lukis je arah putaran. Okey. Itu sahaja untuk soalan yang B. Kita kena laju sikit sebab kita nak masuk motor hari ni. Okey, kita masuk soalan yang ketiga. Namakan bahagian motor arus terus yang mudah di bawah. Okey. So, kalau boleh dalam tutorial awak, saya nak awak labelkan dan tuliskan beberapa fungsi dia. Okey, contoh A. Cakap je lah
A ialah magnet kekal. Sangat simple. Kenapa dia bentuk melengkung? Okey. Kenapa magnet tu bentuk melengkung macam gini? NS. Okey, soalan selalu tanya, kenapa bentuk melengkung? So, yang pertama, bila melengkung, kalau lurus NS, dia menghasilkan medan magnet yang lurus macam gini. Okey, atas tu ada lengkung sikit. Okey, ini kalau lurus. Kalau melengkung, dia akan keluar macam ni. Kita panggil ini berbentuk radial, jejarian dalam bahasa Melayu. Kalau keluar dekat sini, masuk dekat sini, so dia akan kona, nampak? So tengah-tengah ni lebih kepada lurus. Okey, so dia akan berbentuk jejarian seperti ini. Okey. Jadi apa fungsi medan magnet yang berbentuk jejarian macam ni? Supaya bila ada coil ataupun wire yang berpusing, nampak tak? Dia menghasilkan, okey, satu, take note kita punya magnet berbentuk melengkung menghasilkan bentuk medan magnet jejarian, ataupun dalam buku dia kata radial. Okey. Kenapa nak bentuk macam ini? Fungsi dia adalah menghasilkan lagi daya. Sebab dia menghasilkan daya daya yang seragam. Tu. Sepanjang putaran. Dia menghasilkan daya yang seragam sepanjang putaran. Kita tengok sini. Okey, kalau lurus, okey. Kalau lurus, cuba kita tengok. Tengok saya punya marker cukup lah. Ni. Semasa dekat sini, hujung marker saya dekat dengan magnet. Bila pusing, nampak tak? Hujung marker saya semakin jauh dari magnet. Hujung marker saya semakin jauh dari magnet. Sini dekat, sini makin jauh. Jadi dia punya daya nanti tak seragam. Manakala, bila dia berbentuk jejarian ataupun dia melengkung macam gini, nampak? Sepanjang putaran, nampak tak jarak dia dengan magnet adalah sentiasa seragam. Nampak? Itulah yang nak menghasilkan daya yang seragam sepanjang putaran. Okey. Itu kenapa magnet bentuk melengkung. Itu untuk jawapan A. B. B ialah carbon brush ataupun berus karbon. Tulis. Berus B berus karbon ataupun carbon brush. A tadi magnet kekal yang berbentuk melengkung. Okey, C. C penting. Komutator. Dalam bahasa Inggeris, commutator. Sama je lah Okey. Soalan pun selalu tanya, apa fungsi commutator? Tolong hafal. Commutator berfungsi untuk menyongsangkan arus. Menyongsangkan arah arus. Macam mana tu? Setiap separuh kitaran. Nanti kita tengok macam mana dikatakan menyongsangkan. Dalam bahasa Inggeris, reverse the direction of current every half cycle. Separuh kitaran. Okey. Tolong take note. Itu ialah C. Dan seterusnya D. D itu ialah wire lah ataupun gegelung. Okey. Jadi itu jawapan untuk nombor 3. Dan saya minta tulis dua fungsi, iaitu kenapa magnet kita bentuk melengkung dan apa fungsi commutator. Okey. Dan apabila dipasang pada bateri, maka coil ini ataupun gegelung ini akan berputar. Okey. Sekarang ni kita nak masuk part yang penting. Ni patah balik. Okey, ini ialah gegelung. Kita sambung dengan bateri. Ni. Ini N, ini S contohlah Dan bila kita tengok, ini SN. SN. Dan bila ada arus mengalir, dia akan berputar. Soalan dia, bila dia berputar dengan wire yang bersambung dengan bateri,
Tak berpintal-pintal ke nanti? Ni berpintal-pintal ni. Logik tak? Dah pusing lama-lama berpintal lah. Tapi itu tidak berlaku sebab apa? Tadilah. Sebab commutator ni. Ni, commutator. Macam mana commutator ini berfungsi? Okey. Jadi, kita tengok dulu video untuk penerangan yang lebih jelas. Okey, kita tengok video ni. Ini ialah motor. Ini ialah bahagian motor. Ni. Dia letak gegelung. Okey. Satu gegelung. Yang ni lah commutator ni. Bentuk C ni commutator. Lepas tu, carbon brush. Dia letak. Carbon brush tu duduk diam-diam. Okey. Jadi, bila pusing, disambung dengan bateri, okey, commutator tu akan dapat arus dan berpindah kepada gegelung. Gegelung akan dapat daya. Okey, akan menyebabkan berpusinglah gegelung tersebut dengan commutator sekali. Nampak? So, commutator akan berpusing dengan gegelung. Okey. Tapi nampak tak ada biru, ada nampak saling bertukar-tukar ni. Okay, apa benda yang saling bertukar-tukar ni? Nampak biru, biru muda. Okey. Jadi saya terangkan macam mana commutator ini menyongsangkan arah arus. Okey, kita laju sikit. Okey. Nampak? Jadi, kalau nak hebat lagi ataupun nak banyak lagi daya, kita tambahkan bilangan gegelung. So, dekat sini nampak? Ada atas, ada bawah. Dan kita punya commutator terpecah kepada 4 bahagian. Lagi banyak, lagi bagus. Okey. So, dia akan... Sorry, dia akan berpusing dengan lebih baik. Nak banyak lagi bagus. Nampak? Ni dah motor yang hebat lah. Okey. Nampak? Carbon brush duduk sini, commutator berpusing. Okey. Itu yang pertama lah yang saya nak tunjuk. Sekarang ini, macam mana dia punya boleh merubah? Okey. Tengok sini. Ini penting. Sekejap, saya jauhkan sikit. Okey. Ini ialah commutator. Yang C ni bentuk commutator. Dan yang ini ialah carbon brush. Jadi bila carbon brush tu arus dia mengalir masuk dalam commutator. Kita tengok ada warna merah, ada warna kelabu. Okey. Dan bila gegelung gegelung ini ialah commutator pandangan tepi. Bila merah kita anggap naik atas, kelabu akan turun bawah. Okey. Jadi commutator tu akan berpusing. Macam mana? Merah naik atas. Nampak? Kelabu turun bawah. Kalau kita perasan, nampak tak commutator ni dia ada gap, ada celah. Apa fungsi celah tu? Okey. Bila merah naik atas, kelabu turun bawah, sampai satu tahap, tidak ada arus di dalam commutator tu. Tetapi, motor masih meneruskan putaran dia. Kenapa? Soalan exam selalu tanya. Kenapa motor masih meneruskan putaran walaupun tidak ada arus yang mengalir dalam commutator? Jawapan dia sangat simple, iaitu inersia. Inersia gegelung meneruskan putaran dia. Jadi, walaupun tidak ada arus, okey, merah naik atas. Dekat sini tak ada arus. Tetapi dia masih meneruskan putaran sebab inersia. Jadi kita tengok tadi, atas warna merah, bawah warna kelabu, betul? Okey, sebab dia sentuh merah, ini pun sentuh kelabu. Tapi bila sampai sini, tak ada sentuh apa-apa. Dan yang atas akan mula turun ke bawah. Sebab dia meneruskan putaran. Dan bila dia menerus ke bawah, dia menyentuh kelabu, yang bawah menyentuh merah. Nampak? Tadi atas warna merah, sekarang atas warna kelabu. Kelabu sentiasa turun bawah, merah sentiasa naik atas. Jadi, nampak? Merah naik atas, kelabu turun bawah. Jadi, bila merah ini sampai ke atas, dia nak turun ke bawah, dia terpaksa sentuh kelabu. Kelabu akan turun bawah, merah akan naik atas. Itulah yang berlaku. Tu yang awak nampak tadi tu, dia sentiasa berubah-ubah tadi tu. Okey? Ini berlaku dengan sangat laju. Okey. Tapi, yang kita tengok tadi banyak-banyak coil. Ni, 3. Lagi banyak, lagi bagus commutator ni. Alamak, salah. Ensure. Pangkal dulu. Okey, ni. Nampak? Ni saya terus tunjuk. Ini kalau 3 gegelung. Okey. Ini 2 yang tadi. Right. Yang kedua, kenal tak motor ni? Inilah motor. Mai tunjuk sikit. Ni. Ni motor. Kecil je.
Okey. Dan kita sambung dekat kipas. Contoh, sambung dekat kipas. Okey, bila kita sambung dekat kipas, kita pasanglah bateri Kita pasang. Okey, kita kepit dekat hujung ni. Kipas tu pusing. Nampak? Okey. Dan kalau kita tengok ni hujung ni, dua hujung ni kita kepit bateri. Okey, dia berpusing. So bila kita sebut motor, janganlah ingat motor yang kita bawa kat luar tu, motor tu. Itu bukan motor juga tu, tapi itu bukan motor yang kita maksudkan. Ini nama dia motor. Okey. Ini secara ringkas. Kita ada banyak sangat motor-motor. Ini paling basic lah. Jadi, pernah tengok tak dalam dia macam mana? Okey, ada video dekat YouTube, orang tu dia buka. Okey. Saya lajukan. So bila dia buka, apa yang dapat kat dalam? Cabut. Okey, nampak? Itu ialah kalau dalam tadi carbon brush. Ni. Dua ni lah yang akan menyentuh commutator tu, tapi ini bukan carbon lah, ini cuma plate besi sahaja. Okey. Jadi dia buka. Okey, itu yang menyentuh tadi. Ada grease untuk bagi dia licin. Okey, nampak tu. Okey, dia keluarkan. Ni commutator lah. Okey. Okey, untuk ini ialah gegelung yang ataupun commutator yang pecah 3. Lagi banyak pecahan, lagi bagus. Okey. So kalau diminta pilih lah yang mana pecahan yang paling banyak tu lagi bagus. Okey, jalan lagi. Suruh dia buka cepat. Okey, bila dia cabut keluar, nampak apa dalam tu? Itu ialah magnet yang melengkung. Nampak magnet yang berbentuk melengkung tu, yang kita dah belajar tadi. Right. Okey. Itu sahaja. Jadi kita sambung balik kita punya mesin. Dah. Sudah. Sekejap Okey. Sambung tutorial kita. Nyatakan bagaimana nak mengubah arah putaran motor. Okey, kalau nak ingat jawapan dia sangat simple. Kita ingat balik 3 ni. Force, magnet, current. Okey, nak ubah arah putaran bermaksud kita ubah daya. Nak ubah daya, ubah dua kawan dia lagi. Sangat simple. Okey, untuk ubah arah putaran motor, ubah daya, maknanya kita kena ubah apa ni? Magnet. Kena ubah arah medan magnet ataupun kutub magnet. Dan satu lagi kena ubah arah arus. Dua tu sahaja. Okey, ingat 3 ni je. Semua jawapan kat tangan kita. Yang kelima, nyatakan bagaimana nak menambah kelajuan motor. Nak menambah kelajuan bermaksud kita menambah daya. Daya lagi besar lagi laju. Nak tambah daya, ni dua kawan lagi, tambahlah dua kawan lagi. Iaitu tambah kekuatan medan magnet dan menambah kekuatan arus. Okey, ada tambahan lagi lah, banyak sebenarnya. Tambah bilangan gegelung, nampak? Ada lagi tambah soft iron core kat dalam dan sebagainya. Tapi yang basic itulah dia, semua jawapan kat tangan kita. Okey, jadi itu sahaja tutorial kita tentang DC motor. Lepas ni kita akan masuk dia punya aplikasi. Okey, itu sahaja, harap membantu. Sekian, terima kasih.